peranan ketua keluarga dan ahli keluarga, iaitu pemimpin dan juga rakyat. Masing-masing memegang peranan tersendiri dalam menjadi sumber kekuatan institusi kekeluargaan. Ketua keluarga juga pasti mahu memastikan setiap ahlinya rasa terlindung, tidak diketepikan dan disayangi. Itulah mesej penting yang telah diterapkan sepanjang penganjuran jelajah aspirasi keluarga Malaysia di setiap negeri sehingga kini di negeri Selangor. Baiklah, majlis diteruskan dengan ucapan perasmian jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Selangor. Dengan penuh hormatnya, majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri, untuk ke pentas utama. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Muzik boleh tutup muzik tak? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang berhormat Tan Sri Noh bin Haji Omar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, merangkap Menteri Peneraju Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Selangor. Yang berbahagia Ketua Setiausaha Negara, Yang berhormat Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Yang berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Yang berbahagia Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA, ahli-ahli yang berhormat, pegawai-pegawai kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri Selangor, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya kita dapat berkumpul bersama-sama di tapak Carnival Stadium Shah Alam Selangor petang ini bagi menjayakan jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya kepada Kementerian Peneraju, iaitu KUSKOP, khususnya kepada menterinya Yang berhormat Tan Sri Noh Omar, di atas penganjuran jelajah aspirasi keluarga Malaysia siri ke-8 di negeri ini, dan terima kasih juga kepada Kerajaan Negeri Selangor sebagai tuan rumah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, semoga seluruh keluarga Malaysia di Selangor sentiasa sihat sejahtera. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan tahniah di atas pencapaian anak-anak muda Selangor di Sukan Commonwealth 2022. Saudari M. Tina Ah berjaya merangkul 2 pingat emas, menerusi acara badminton berpasukan dan bergu campuran, serta Jevon Chung yang meraih pingat perak dalam acara bergu campuran menerusi acara pimpong. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada kedua-dua anak Selangor ini.
Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, konsep keluarga Malaysia telah diperkenalkan oleh kerajaan pada 22 Ogos yang lalu bagi memastikan seluruh ahli keluarga Malaysia kita hidup dalam aman dan harmoni tanpa mengira sentimen agama dan bangsa, berpaksikan 3 teras utama, iaitu kebersamaan, keterangkuman dan kesyukuran. Sebagai negara yang kaya dengan kepelbagaian agama dan bangsa, konsep ini bukanlah suatu yang baru, tetapi sudah sebati dalam diri keluarga Malaysia, termasuklah di Selangor ini, yang sentiasa hidup bermuafakat dan saling bantu-membantu antara satu sama lain. Sebagai contoh, jika ada di antara ahli daripada keluarga besar kita ditimpa musibah, ahli keluarga yang lain juga turut merasakannya. Ibarat telur sesangka, pecah sebiji, pecah semua. Bak kata pepatah, elok kita dalam muafakat, buruk kita di luar muafakat. Nilai ini juga selari dengan konsep tasamuh atau toleransi yang menjadi teras utama perpaduan bagi masyarakat majmuk dalam keluarga Malaysia pada hari ini. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, selepas diuji pandemik COVID-19, dunia kini berhadapan dengan pelbagai cabaran baru dan paling genting ialah perubahan iklim, ketegangan geopolitik dan konflik Rusia-Ukraine. Gabungan sebuah faktor adalah antara punca kepada kenaikan harga barangan sehingga mengakibatkan kos sara hidup meningkat. Namun kerajaan tidak berpuluk tubuh bagi membantu keluarga Malaysia dalam mendepani kos sara hidup dan inflasi. Kerajaan sentiasa berusaha memastikan keluarga Malaysia kalis cabaran. Pelbagai strategi jangka pendek, sederhana dan jangka panjang dilaksanakan oleh kerajaan yang melibatkan kerjasama semua kementerian, kerajaan negeri, agensi-agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO dan seluruh keluarga Malaysia bagi memulihkan ekonomi negara. Hasilnya, hari ini kita dapat melihat ekonomi negara kita merupakan yang terbaik di Asia Tenggara dengan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK sebanyak 8.9% bagi suku tahun kedua ini. Sebagai sebuah ekonomi terbuka, Malaysia tidak terkecuali daripada tekanan inflasi global. Justru kenaikan harga barangan tidak boleh dielakkan sepenuhnya. Walau bagaimanapun, kadar inflasi negara berada pada paras 3.4% dan angka ini merupakan antara yang terendah di Asia Tenggara. Bagi mengurangkan tekanan inflasi terhadap keluarga Malaysia, kerajaan telah membelanjakan peruntukan subsidi sebanyak 77.3 bilion ringgit yang merupakan jumlah subsidi terbesar dalam sejarah negara meliputi petrol, diesel, LPG, minyak masak, tepung dan elektrik. Dasar yang dilaksanakan kerajaan ini bertujuan membendung inflasi bagi mengelakkan kenaikan harga yang terlalu mendadak dan pada masa yang sama membantu keluarga Malaysia yang perlu dari segi bantuan langsung seperti bantuan kebajikan masyarakat, bantuan pertanian, nelayan dan sebagainya. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, Malaysia turut mencatatkan pertumbuhan perdagangan borong dan runcit yang kukuh tahun ke tahun sebanyak 44% kepada 132.8 bilion ringgit pada Jun 2022. Ini merupakan paras yang tertinggi
sejak tahun 2013 dengan lonjakan besar dalam jualan kenderaan bermotor. Selain daripada itu, pada tahun 2021, jumlah dagangan Malaysia buat pertama kalinya telah melepasi paras 2 triliun ringgit, meningkat 24.9% dari tahun sebelumnya. Berikutan prestasi memberangsangkan bagi kedua-dua ekspor domestik dan ekspor semula. Saya juga yakin pelabur asing terus berminat untuk menanam modal di negara ini hasil polisi dan dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan. Bagi tempoh 9 bulan yang lalu sehingga Jun 2022, negara kita merekodkan nilai pelaburan langsung asing ataupun FDI sebanyak 74.1 bilion ringgit, sekaligus mengatasi jumlah FDI tahunan pada tahun 2021, 2020, 2019 dan 2018. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, kejayaan ini dicapai membuktikan ekonomi negara kita semakin pulih. Kerajaan terus komited dalam menjayakan inisiatif yang telah diumumkan sebelum ini. Pada 19 Februari lalu, saya telah melancarkan inisiatif Jamin Kerja bernilai 4.8 bilion ringgit dengan sasaran untuk menawarkan 600,000 peluang pekerjaan. Untuk makluman keluarga Malaysia yang ada pada hari ini, saya ingin maklumkan sehingga kini sebanyak 400,000 kerja telah diisi di seluruh negara. Alhamdulillah, sejak setahun lalu kadar pengangguran telah menurun sehingga 3.8% pada bulan Jun 2022, paras terendah sejak pandemik COVID-19 daripada 4.6% pada bulan Ogos 2021. Bagi menampung kos sara hidup yang semakin meningkat, kerajaan juga telah menetapkan paras gaji minimum baru kepada RM1,500 mulai 1 Mei lalu, dan inisiatif ini antara langkah bagi membantu mengurangkan beban kos sara hidup keluarga Malaysia. Pasukan khas jihad tangani inflasi yang ditubuhkan pada Jun yang lalu telah menunjukkan hasil positif dan berjaya bukan saja menurunkan harga beberapa barangan seperti ayam, termasuk juga minyak masak berasaskan kelapa sawit. Saya sememangnya berharap semua pihak akan terus memberikan sokongan terhadap segala inisiatif dan program yang dilaksanakan oleh kerajaan demi kebaikan seluruh keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, sebanyak 6.3 bilion ringgit telah diperuntukkan dan telah diluluskan oleh kerajaan bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan fasiliti penyampaian perkhidmatan di Selangor di bawah rolling plan kedua tahun 2022 di bawah RMK ke-12. Antara projek penting yang akan dilaksanakan adalah 5 buah projek tempatan banjir di Selangor dengan peruntukan sebanyak 4.7 bilion ringgit. Usaha ini akan disegerakan bagi mengelakkan kejadian banjir teruk yang menjejaskan kesejahteraan penduduk di Selangor dan juga di seluruh negara berulang kembali. Seperti kita tahu, di penghujung tahun lepas, banjir besar berlaku di Selangor, iaitu seperti di Shah Alam, Ulu Langat dan sebagainya. Dengan projek tempatan banjir ini, kita percaya banjir besar seperti itu dapat kita elakkan. Kerajaan turut mengambil langkah proaktif merencana pendekatan baru
termasuk pembinaan infrastruktur yang bersesuaian dan lebih lestari serta menyeluruh di Selangor. Usaha menyediakan perumahan kepada keluarga Malaysia, terutamanya kumpulan B40 dan M40, terus menjadi agenda penting kerajaan. Sekecita saya maklumkan, selaras dengan aspirasi satu keluarga, satu rumah, sebanyak 14,329 buah rumah di negeri Selangor siap dibina sehingga bulan Jun 2022 di bawah pelbagai program seperti program Perumahan Rakyat PPR dan Perumahan Penjawat Awam Malaysia ataupun PPKM. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, di sini saya ingin mengambil kesempatan pada hari ini untuk mengucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan kepada seluruh keluarga Malaysia. Kita perlu sedar bahawa kerajaan negara yang dikecapi pada hari ini adalah hasil muafakat serta usaha perjuangan secara berterusan sebagai sebuah negara bangsa yang berdaulat, sejahtera dan maju. Nilai-nilai kemerdekaan dan patriotisme harus dihayati selaras dengan konsep keluarga Malaysia menjadi tunjang kekuatan kita bagi menjaga keselamatan dan kesejahteraan negara tercinta. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan tinggi-tinggi tahniah kepada keluarga Malaysia Selangor di atas sambutan yang memberansangkan serta komitmen padu yang ditunjukkan oleh KUSKOP dalam penganjuran jelajah aspirasi keluarga Malaysia siri ke-8 di negeri Selangor pada kali ini.